Bab yang kedua, kebangkitan nasionalisme. Jadi bab ni dia agak panjang ya. Banyak, dekat lebih kurang 15 muka surat saja dalam bab ni. Jadi banyak sangat lah. Cikgu pun tak tahulah berapa lama cikgu akan ambil masa untuk siapkan bab yang kedua ni. Jadi kita tengok dulu secara sekali imbas apa yang ada di dalam bab yang kedua ni, kebangkitan nasionalisme. Jadi kita akan cuba fahamkan maksud nasionalisme. Okay, maksud nasionalisme, dia ada pendapat tokoh di sini. Okay, pendapat tokoh. Jadi dia adalah tokoh-tokoh banyaklah di sini ya. Dan kamu boleh buka muka surat 22 tu, ada tokoh-tokoh tu semua. Kemudian kita nak cuba fahamkan nasionalisme di barat. Di barat tu sendiri macam mana dia punya nasionalisme, dia berkembang macam mana. Seterusnya kita akan cuba pergi kepada nasionalisme di Asia. Okey, di Asia dan nasionalisme di Asia Tenggara. Dan akhir sekali nasionalisme di negara kita lah. Jadi dia ada di barat, di Asia, Asia Tenggara dan negara kita. Ini yang kita akan cuba fahamkan dan cuba tengoklah satu persatu apa yang ada di dalam buku teks ni yang cikgu dah keluarkan dalam bentuk kotak-kotak ni lah ya. Hopefully cikgu boleh terang kepada kamu dan kamu boleh faham. Nasionalisme adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Kita cinta terhadap bangsa dan negara ni. Itu adalah salah satulah tentang nasionalisme ni. Jadi bila kita sebut kita cinta, kita tak naklah sesuatu yang buruk, sesuatu yang boleh mencederakan, boleh menjatuhkan, boleh melukakan sesuatu yang kita cinta tu. Ya, jadi dia melibatkan bangsa dan negara. Kita tak nak sesuatu berlaku kepada bangsa tu, sesuatu berlaku kepada negara tu. Jatuhnya bangsa tu, jatuhnya negara tu, lukanya bangsa tu. Kita tak nak benda-benda tu berlaku sebab kita ada perasaan cinta. Kita ada perasaan cinta, perasaan kasih dan sayang lah. Kita tak nak sesuatu yang buruk akan berlaku. Seterusnya adalah semangat kebangsaan yang jelaskan sikap pendekatan berkaitan dengan perjuangan dalam menentang. Tentang ni lawan lah ya. Tentang menentang. Okey, tentang penjajahan. Serta melibatkan pembelaan kepada bangsa dan negara. Jadi dia semangat kebangsaan. Okey, semangat kebangsaan yang tunjukkan sikap kita, tunjukkan pendekatan kita, perbuatan kita dalam kita nak berjuang. Dalam kita nak berjuang, kita nak menentang penjajahan serta kita nak membela bangsa dan negara kita. Jadi semua tu dia terlibat dalam satu perkataan iaitu nasionalisme. Nasionalisme ya. Jadi dia juga adalah gerakan untuk capai kebebasan daripada penguasaan orang asing. Jadi kita tak nak kan orang asing yang akan arahkan kita nak kena buat apa. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Dia pula yang nentukan hidup kita. Dia pula yang akan tentukan hidup kita ni nak macam mana. Jadi kita tak nak semua tu. Kalau ada pun sesiapa nak menentukan hidup kita, biarlah bangsa kita yang tentukan hidup kita sendiri. Sebab bila bangsa kita yang tentukan hidup kita sendiri, paling tidak pun dia ada perasaan kasih dan sayang terhadap diri kita. Tapi kalau bangsa asing, dia menentukan hidup kita. Dia yang pertama, dia akan fikir tentang diri dia. Dia tak akan fikir tentang orang lain. Dia akan fikir tentang bangsa dia. Dia akan fikir tentang negara dia. Jadi bila dia jajah ke kita, dia kongkong kita, dia akan keluarkan semua kebaikan-kebaikan, keluarkan semua kekayaan-kekayaan yang kita ada dan bawa balik ke negara dia. Sebab itulah kita nakkan kebebasan ni daripada orang asing. Jadi orang asing ni bila dia menguasai diri kita, menguasai negara kita, bangsa kita, dia akan kuasai politik yang kita ada. Dia akan arahkan ataupun dia akan tentukan siapa nak jadi pembesar, siapa yang akan jadi ketua. Jadi dia akan kawal politik yang ada tu.
dan seterusnya dia akan kawal ekonomi. Ini antara yang paling penting sekali yang menyebabkan dia nak mai ke sini. Dia nak datang ke tempat asing ni supaya dia dapat kawal ekonomi. Okey, kemungkinan daripada 100% kekayaan yang kita ada tu, hanya 30% saja yang dapat ke kita untuk kita hidup, makan, minum, kita bina rumah kita. Lagi 70% dia bawa balik ke negara dia. Dia pergi bangun negara dia. Jadi amat rugilah kita ni ya, amat rugilah kita. Kemudian sosial. Okey, kehidupan sosial kita ni dia akan dikawal oleh kuasa-kuasa asing ni. Jadi agak susahlah dari segi nikah kahwin ke, dari segi pergaulan ke. Jadi dia akan mempengaruhi apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Dan ini yang memberi masalah kalau di sesuatu tempat tu dia ada pegangan dia sendiri, dia ada budaya dia sendiri, dia ada adat dia sendiri. Jadi bila datang kuasa asing, dia akan bawa budaya yang dia ada dekat negara dia. Jadi di situ nanti dia akan menyebabkan lama kelamaan orang asal tempat tu akan hilang jati diri dia. Jadi dia nak cuba bebaskan, kita nak cuba bebaskan. Ada gerakan-gerakan yang cuba bebaskan dirinya daripada penguasaan orang asing dari segi politik, ekonomi dan sosial. Seterusnya, idea nasionalisme tidak sama antara negara. Jadi pastinya tidak samalah. Di Thailand mungkin dia berbeza dengan di Jepun, di Eropah, di Asia, di China. Jadi dia punya idea nasionalisme tu mungkin berbeza disebabkan oleh sejarah dia. Okay. Sejarahnya pastilah berbeza. Kita ada sejarah kita di tanah Melayu ni. Orang Cina ada ketamadunan dia, sejarah dia sendiri yang membentuk budaya dia, membentuk jati diri dia. Jadi dia punya perjuangan tu pastinya akan berbeza. Keturunan, okey, jadi dipengaruhi oleh keturunan, agama, bahasa, adat resam. Ni sikit sebanyak cikgu dah terang tadilah ya. Seterusnya kita nak pergi kepada pendapat tokoh. Dalam pendapat tokoh ni kamu boleh buka muka surat 22 dan 23. Jadi kita ada hands cons ni. Kamu nampak kan cikgu ada letak gambar dia, hands con. Dia adalah satu gerakan. Jadi nasionalisme ni adalah satu gerakan. Ni pendapat tokoh tentang nasionalisme ya. Jadi kalau kamu nak tambah sikit perkataan dia, kamu tulislah tentang nasionalisme. Okey, yang berkaitan dengan nasionalisme. Ni nota ni kan cikgu bagi percuma kan, kamu buatlah apa kamu nak buat, kamu nak conteng ke, kamu nak tanda ke, terpulang pada kamu. Dia adalah satu gerakan di mana meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsa. Jadi bila sebut gerakan ni, dia ada ramailah yang terlibat, ada golongan-golongan yang terlibat yang meletakkan kesetiaan diri dia tu hanya kepada negara atau bangsa. Kesetiaan kepada negara atau bangsa, bukan kepada bangsa-bangsa lain, bukan kepada negara-negara lain. Contohnya kita hidup di tanah Melayu, takkan kita nak pergi sokong kerajaan British yang ada di Europe tu. Kita nak bagi kayakan dia, hantarlah biji timah kita, emas kita, petroleum kita, pergi hantar dekat dia. Kenapa pula kan? Jadi kita nak jaga diri kita, bangsa kita, negara kita. Okey? Dan bila kita nak jaga tu, paling utama sekali sifat yang kita kena ada, kita kena setia lah. Kita tak boleh jadi tali barut, tak boleh jadi pengkhianat. Okey? Itu salah satunya, Hancock. Kemudian William R. Roth. Jadi nasionalisme itu adalah kesedaran, ketegasan diri pada dekad terakhir. Dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, sebelum Perang Dunia Kedua. Dia ada kesedaran. Dia ada diri dia, dia tahu tak boleh ni kita ni. Kita hidup ni, kita dipengaruhi oleh kuasa asing. Orang putih itu yang cakap. Orang putih itu yang kawal kehidupan kita. Kita boleh masuk hutan, tak boleh masuk hutan. Kita boleh pergi tempat tu, tak boleh tempat tu. Kita nak meniaga, kita kena bagi cukai dekat dia. Jadi ini masalah. Masalah. Jadi dia sedar benda tu tak sepatutnya macam tu. Jadi ada kesedaran di situ. Seterusnya ketegasan diri. Jadi dia cuba nak
bertegas, cuba nak melawan. Dia kata tak boleh macam ni. Kita tak boleh biar bangsa asing ni kawal bangsa kita. Okey, disebabkan ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Jadi hak kepentingan orang Melayu. Jadi orang Melayu sampai satu tahap dia dah tak berajakan sultan yang dia ada. Sebab sultan dia tu adalah boneka-boneka bagi kerajaan British, pegawai-pegawai British. Jadi pegawai-pegawai British yang disembah lah, yang jadi ketua nak mengarahkan orang Melayu ni nak kena buat macam mana. Jadi dia dah mencabar hak kepentingan orang Melayu. Dan juga faktor ekonomi lah. Jadi paling utama sekali dia datang ke tanah bertuah ni adalah untuk hasil bumi. Okey, hasil bumi. Ini tak susah sangat kan. Timbul dari kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme, imperialisme barat atas tanah Melayu. Jadi dia ada kerajaan dia, raja dia, monarki dia tu yang akhir sekali sebenarnya mengawal juga tanah Melayu ni. Padahal kita ada raja kita ada sultan kita. Tapi tak nak kita terpaksa kena tunduk kepada raja yang ada di Britain tu. Jadi dia masalah jugalah. Kemudian sekularisme. Okay? Sekularisme ni dia kalau boleh dia tak nak ada campur tangan agama di dalam pentadbiran pemerintahan. Jadi yang pentadbiran lah. Dia tak perlu ada campur tangan lah kan, antara agama dengan pentadbiran. Jadi dia ada kebimbangan terhadap masyarakat lah, campur tangan barat tu. Kemudian kita ada Datuk Onn Jaafar. Datuk Onn Jaafar ni zahirkan bangsa yang lebih. Jadi nasionalisme ni adalah melibatkan zahirkan bangsa yang lebih tegap dan kuat. Kita kena jadi bangsa yang kuat, bangsa yang boleh berdiri atas tapak kaki sendiri tanpa kita bergantung hidup pada orang lain, pada bangsa lain. Dan kita mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Jadi kita ada bangsa-bangsa banyak di dunia ni. Ada Chinanya, Indianya, Eropahnya, Amerikanya. Jadi di antara banyak-banyak bangsa tu, kita dengan bangganya dapat berdiri. Kalau tak dekat pun jauh, kita dapat berdiri sama tinggi dengan diorang. Tegap dan kuat lah. Tegap dan kuat. Itu yang mengikut Datuk Onn Jaafar. Seterusnya Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, ini antara tokoh lah. Nanti kita akan dengar banyak lah kali lagi tentang Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Datuk Onn Jaafar untuk bab-bab yang seterusnya. Okey. Perjuangan menentang penjajahan guna persatuan. Tentang ni lawan lah ya, lawan. Kadang-kadang cikgu guna tentang, kadang-kadang cikgu guna lawan. Lawan penjajahan guna persatuan perpaduan yang kuat. Contohnya National Front. Jadi dia guna National Front ni barisan yang paling depan sekali. Okey, barisan kebangsaan yang paling depan sekali untuk mempertahankan hak-hak kita. Okey, penduduk-penduduk asal di bumi bertuah ni. Hak-hak asal. Jadi dia gunakan persatuan dan perpaduan. Dan nasionalisme ni juga adalah merujuk kepada segala tenaga dalam nak melawan ni. Tentang ni lawan ya, lawan penjajahan, hendaklah digunakan untuk capai tenaga. Jadi akhir sekali dengan segala upaya kita ni, dengan segala tenaga yang kita ada ni, kita lawan penjajahan ni, sebenarnya akhir sekali dia mencapai kemerdekaan kita. Kita dapat bebaskan diri kita daripada belenggu-belenggu kuasa asing ni. Kemudian tetap berpegang kepada tata tertib. Kita ada budaya kita, kita ada persekitaran kita yang memang lahir begitu daripada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Jadi kita dapat kekalkan tanpa dipengaruhi oleh budaya-budaya asing ni. Jadi tata tertib, adat sopan bangsa Melayu. Dan agama Islam dapat tebus, ni rebut ya. Kamu betulkanlah cikgu ni kadang-kadang tak perasan. Berebut, rampas kembali hak mutlak bangsa.
Kita nak kembalikan hak kita kepada bangsa kita. Jadi kemungkinan orang yang lahir dulu tu yang berjuang, kata apa, darah, nyawa, air mata, keringat, semua tu berjuang, kemungkinan waktu kehidupan dia tak nikmati pun hasil daripada perjuangan tu. Dia tak nikmati pun kemerdekaan yang dia juangkan tu. Tapi untuk siapa? Paling tidak pun untuk anak dia. Paling tidak pun untuk cucu dia. Paling tidak pun untuk generasi cicit dia. Jadi adalah juga kemerdekaan tu dicapai dan dinikmati oleh keturunan dia. Kemudian kita ada Dr. Suntara Lingam. Jadi dia adalah, nasionalisme ni adalah fenomena sejagat, iktiraf hak setiap bangsa dunia untuk tubuh negara sendiri. Jadi dalam dunia ni ada banyak bangsa. Jadi daripada pelbagai bangsa yang ada ni, dia adalah fenomena sejagat dalam kita nak iktirafkan setiap bangsa tu mempunyai hak dia sendiri untuk dia bina negara dia sendiri. Okey? Dan dia akan pindahkan kedaulatan kepada rakyat. Jadi rakyat itu ada kuasa nanti untuk memilih sendiri pemimpin dia. Memilih sendiri pemimpin dia yang kemudian akan membantu dalam membentuk negara tu bagaimana. Ya. Jadi dia akan tuntut kesetiaan ulung individu. Kesetiaan yang paling tinggi sekali pada individu tu kepada negara dan bangsa dia. Dia tak boleh khianat negara dia, tak boleh khianat bangsa dia, semata-mata atas imbuhan kecil yang diberikan oleh penjajah tu. Ya. Jadi itu antara yang ada dalam nasionalisme. Seterusnya kita ada Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Ini muka surat 23. Nasionalisme Melayu wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu yang melibatkan kesetiaan kepada raja. Setia kepada raja. Jadi kalau kita pernah dengar cerita tentang Hang Tuah kan, betapa Hang Tuah ni sangatlah setia kepada raja. Raja dah hukum dia, dikatakan kena hukuman bunuh pun. Jadi bila dipanggil balik untuk lawan dengan Hang Jebat pun dia datang. Taat setia dia kepada raja. Dan akhir sekali dia mengalahkan Hang Jebat lah dalam pertarungan yang sangat-sangat terkenal. Okey, sangat-sangat terkenal dalam salah silah cerita orang Melayu ni. Jadi orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Jadi ini tanah Melayu, percaya inilah tanah nenek moyang kita yang kita wariskan, yang kita warisi daripada nenek moyang kita, yang segala tenaga dicurahkan atas tanah Betuah ini. Seterusnya kita ada Dr. Koo Keng Kim. Dr. Koo Keng Kim ni perjuangan orang Melayu bagi kembalikan kedudukan unggul dalam negara sendiri. Jadi kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka, kita ada negara kita sendiri, kita ada sultan, pemerintah kita sendiri, ada pembesar-pembesar, dan dari Kesultanan Melayu Melaka tu kaya raya. Okey, sangat hebat diceritakan tentang kesultanan kerajaan yang ada pada waktu tu, dan diperintah oleh anak bangsa sendiri, penduduk asal sendiri di tempat tu. Jadi kita nak kembalikan keunggulan Melayu tu sehingga dia boleh memerintah tanah dia sendiri tanpa dia perlu bergantung kepada bangsa-bangsa asing. Ya, itu yang menurut Dr. Koo Keng Kim lah. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada nasionalisme di barat. Jadi kita bermula yang pertama dulu, kita nak tengok macam mana di barat tu dia bangkit untuk melawan sesuatu, bangkit untuk mempertahankan sesuatu. Jadi dia ada melibatkan dua jenis revolusi ini, iaitu revolusi keagungan dan revolusi Amerika. Revolusi keagungan dan revolusi Amerika. Berkembang hasil daripada menentang raja. Jadi di barat ni sendiri dia berkembang daripada hasil menentang raja. Jadi bila ada raja tu, dia berkuasa mutlak lah. Jadi bila berkuasa mutlak, dia sesuka hati dia lah dia nak buat apa.
Jadi bila dia sesuka hati dia nak buat apa. Jadi mungkin sampai satu tahap dia tak fikirlah tentang rakyat-rakyat biasa ni, golongan-golongan marhin ni, rakyat dia lah. Sampai satu tahap dia biar sahaja. Kemudian yang melibatkan penindasan, dia semakin hari semakin kaya. Lepas tu kalau melibatkan jenayah-jenayah, dia tak disabitkan dengan jenayah, dia rampas hak yang bukan milik dia. Jadi undang-undang tu di hujung jari dia saja. Sampai satu tahap orang rasa, rakyat rasa berlaku penindasan yang terlampau sangat. Jadi sehingga kan raja tu dia jadi simbol kepada penindasan. Simbol kepada penindasan. Dia bukan lagi satu institusi, satu komponen kerajaan yang melindungi lagi rakyat. Bukan lagi dah. Dia satu simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Jadi rakyat dah tak bebas. Rakyat ni dikenakan dengan pelbagai jenis peraturan, pelbagai jenis cukai, yang akhirnya yang miskin bertambah miskin, yang susah bertambah susah. Dan raja tu sendiri makin lama dengan pembaziran yang melampau-lampau dilihat oleh rakyat-rakyat. Rakyat ni dia mendalam rasa tak puas hati dia. Ya, mendalam tak puas hati dia lah. Dan dia sampai satu tahap dia dah tak boleh lagi bengkok badan dia. Kalau dia bengkok lagi badan dia, dia patah. Okey. Jadi bila sebelum dia patah tu, dia bangkit lawan lah ketidakadilan yang ada di dalam hidup dia. Kalau dia biar diri dia patah, dia mati. Jadi nak tak nak, dia kena lawan kuasa yang nak patahkan diri dia tu. Jadi contoh nasionalisme anti raja. Contohnya kita ada revolusi keagungan di England. Jadi dia ada melibatkan England di sini. Kemudian dia ada revolusi Perancis. Okey. Tapi ada tiga lah. Revolusi keagungan di England, revolusi Perancis. Yang ini yang melibatkan anti raja. Jadi dia akan cuba lawan raja. Ya. Perancis ni tidak ada raja lagi dah ya. Perancis adalah negara yang tidak ada raja. Dulu dia ada raja. Tapi England ni, Great Britain lah ya. Dia ada banyak penamaan dia tu agak, siapa yang tak ni dia mungkin dia pening sikit lah. Sebab apa? Dia United Kingdom. Ada negara-negara dia bersatu di bawah Great Britain tu kan. Tapi tak apalah, kita tengok dia revolusi keagungan di England, kemudian revolusi Perancis. Idea nasionalisme dikait dengan perjuangan untuk peroleh kemerdekaan dari penjajahan kuasa asing seperti revolusi Amerika. Jadi yang ini dia melibatkan raja. Dia melibatkan raja, dia anti raja, dia nak lawan raja. Kemudian ada juga perjuangan yang untuk dapatkan kemerdekaan daripada kuasa yang jauh, daripada negara yang jauh daripada tempat dia. Okay, contohnya adalah revolusi Amerika. Dia akan cuba lawan dengan England lah, dengan England ni. Dengan England. Tapi kita pergi dulu kepada revolusi keagungan. Jadi revolusi keagungan di England berlaku disebabkan keinginan tegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Jadi dia berlaku disebabkan dia nak tegakkan. Dia tak nak ada campur tangan Raja England waktu tu terhadap kedaulatan parlimen. Dia tak nak ada campur tangan raja terhadap parlimen. Raja tak sepatutnya memaksa parlimen untuk membuat keputusan. Dia tak nak macam tu. Kemudian dia tak nak kemudiannya akhir sekali dia akan ganggu gugat hak asasi rakyat. Okey, dia ganggu gugat hak asasi rakyat. Dia sama lah kat Britain pun sebenarnya. Raja-raja, dia raja berperlembagaan lah. Jadi raja tu sendiri sebagai salah satu simbol adat istiadat, okay, budaya yang ada di England tu sendiri. Jadi revolusi keagungan ni berlaku kerana Raja James yang kedua belakangkan parlimen semasa gubal undang-undang. Jadi dia tak boleh, dia rasa tak kena ni bila raja tu dia nak gubal undang-undang, dia nak buat undang-undang ataupun dia nak ubah suai undang-undang tanpa melalui parlimen dulu.
dia kena ikut parlimen dulu, tak boleh. Jadi parlimen kena setuju dulu. Sebab ahli-ahli parlimen adalah ahli-ahli yang diundi oleh rakyat. Rakyat yang akan sepatutnya menentukan undang-undang yang menjadi pegangan mereka, undang-undang yang jadi ikatan mereka untuk kehidupan seharian. Jadi dia rasa Raja James ni telah melampaui batas. Telah rasa melampaui batas. Jadi ahli parlimen bangkit menentang, melawan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Dengan sokongan Mary II ni dan suaminya Raja William of Orange daripada Belanda. Jadi dia dapatlah sokongan. Jadi bila dapat sokongan ni, maksudnya kalau raja tu tetap nak berlawan juga, jadi dia datanglah tentera-tentera datanglah daripada section lain di dalam keluarga diraja tu yang akan memberitahu Raja James ni tak betul. Ya. Jadi makin lama sokongan dia semakin kurang. Jadi raja pun bila sampai satu tahap, bila dah ramai orang yang membantah tindakan dia tu dan di belakang dia semakin kurang yang menyokong, akhir sekali dia rasa dah berdiri sendirian. Jadi bila dia berdiri sendirian, dia akan rasa kuasa dia akan semakin kurang. Ya, jadi bila menyedari sokongan yang semakin kurang, Raja James pun larikan diri ke Perancis. Jadi dia dikenali sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa tumpah darah. Dan England ni dia special sikit ya. Dia ada satu tahap di mana apabila raja tu melampau sangat mengganggu parlimen, jadi parlimen tu dia boleh bangkit, memberontak, jatuhkan raja tu dan jatuhkan hukuman mati kepada raja tu. Nanti cikgu letaklah dia punya cerita ni, kamu nampak sini ada tentang maklumat ni. Jadi yang untuk Raja James kedua ni secara aman tanpa tumpah darah. Jadi semasa pemerintahan Mary II and William of Orange, konsep kedaulatan parlimen, sistem raja berperlembagaan dimantapkan. Jadi Bill of Rights digubal, beri keutamaan kepada parlimen. Jadi dia gubal undang-undang, disetujui oleh semua ahli parlimen yang ada tu, dan dia akan beri keutamaan kepada parlimen untuk gubal undang-undang dan hak kutip cukai. Ya, jadi special sikit Great Britain ni, dia ada parlimen dia ada kuasa yang paling besar sekali dalam negara, even untuk jatuh dan buang monarki yang ada. Jadi dia tak perlu dapat persetujuan ke apa ke, bila datang je undi di dalam parlimen tu, jadi dia boleh buang je Queen Elizabeth tu kalau dia nak. Tapi sekarang ni Queen Elizabeth dia sangat popular lah. Rakyat dia tak nak jatuhkan Queen Elizabeth. Jadi memang dah, sebab dia dah berkhidmat lama untuk Great Britain, dia memang tak ada masalah, tak ada isu lah untuk jatuhkan pemerintahan, pemerintahan monarki di Great Britain. Jadi Bill of Rights ni dia akan beri keutamaan kepada parlimen untuk gubal undang-undang hak kutip cukai. Cikgu ada cerita tadi tentang Raja England yang dihukum bunuh kan. Jadi ini Charles I of England. Kamu tengok gambar ni, Charles I of England. Jadi dia ada masalah dengan parlimen, akhir sekali dia kalah dengan parlimen dan dia dihukum bunuh. Dia dihukum bunuh. Itu salah satu contoh lah yang ada yang cikgu pernah dengar lah ya. Kemungkinan ada lagi lah, tapi special sikit England, Scotland, Ireland. Jadi ini adalah sebahagian daripada Great Britain lah, Great Britain ataupun United Kingdom. Kemudian kita pergi kepada Revolusi Amerika. Dalam Revolusi Amerika, jadi Amerika ni dululah dia ada zaman penjajahan, dia dijajah oleh British. Jadi Amerika ni penduduk dia asal daripada mana sebenarnya? Dia ada indigenous people lah, ataupun rakyat bumi putera yang memang dah ada di situ sejak
daripada awal lah dia hidup di situ. Kemudian adanya datang kolonisasi ataupun adanya orang-orang Europe yang belayar-belayar ni, dia datang kemudian dia menjajahlah tempat tu. Dia ambil tempat orang-orang asli di situ. Dan kemudian ada banyaklah berlakunya rebutan kuasa apa semua, melibatkan France, melibatkan Great Britain, yang akhirnya dia di bawah penjajahan British. Cikgu nak cerita lebih-lebih pun tak adalah tahu sangat ya, sebab ni sejarah negara dia kan. Jadi dia di bawah penjajahan British. Jadi British pula dah. Jadi British ni adalah kerajaan British, Kingdom of the Great Britain. British ni nama Melayu dia. Jadi kamu kena bezakan. Ni saja cerita lah dekat kamu ya. Kita ada dipanggil sebagai Great Britain. Jadi dia kerajaan British. Ya, kerajaan British. Dan kerajaan British ni, dia negara dia tu dipanggil sebagai United Kingdom. United Kingdom. Kita ada perkataan United Kingdom. Kita ada Great Britain. Jadi apa beza ni? Sajalah nak cerita dekat kamu ya. Jadi kalau Great Britain ni, dia adalah meliputi England, meliputi kawasan Scotland, kemudian dia akan meliputi kawasan Wales. Kalau untuk United Kingdom ni, dia adalah melibatkan Great Britain lah, Great Britain yang atas ni. Okay? Great Britain tambah dengan Northern Ireland. Okay? Northern Ireland. Dulu ikut sejarahnya, seluruh kawasan Ireland tu, Southern Ireland dengan Northern Ireland, tetapi disebabkan ada peperangan, pergaduhan yang cukup lama, akhir sekali dia terpisah dan dia merdeka lah daripada United Kingdom. Jadi sekali lagi lah ya, kita ada Great Britain. Okay, Great Britain adalah negara dia yang meliputi England, Scotland dengan Wales. Jadi kadang-kadang bila kita sebut United Kingdom, jadi United Kingdom ni dia meliputi Great Britain yang atas ni, iaitu England, Scotland dengan Wales ni. Kemudian dia ada Northern Ireland. Okay, Northern Ireland. Jadi kamu boleh tengoklah peta dia ya. Cikgu banyak pula lah kerja cikgu kalau nak kena pergi edit, masukkan peta dia tu. Jadi itulah. Kemudian kerajaan dia kita panggil British Government. Kerajaan dia kita panggil British Government. Jadi itu secara ringkas lah. Sebab apa? Sebab kamu nak tak nak nanti akan dengar banyak kali tentang British ni. Sebab apa? Sebab penjajah kita daripada barat ni yang jajah tanah Melayu ni adalah British. Kerajaan British yang jajah. Jadi kerajaan British ni boleh dikatakan sangat-sangat hebat. Pada zaman di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tu, sangat-sangat hebat. Dikatakan matahari tidak pernah jatuh dekat negara dan tanah jajahan dia. Kenapa matahari tidak pernah jatuh? Sebab dia jatuh dekat satu kawasan, dia ada tinggi dekat satu kawasan lain. Contohnya dia malam dekat Great Britain, tapi dekat Malaysia, tanah Melayu ni dia siang. Dia malam dekat tanah Melayu ni, dekat Great Britain tu dia siang. Jadi tak pernah jatuh, matahari tak pernah jatuh. Sentiasa kawasan-kawasan tanah jajahan ini cukup luas menyebabkan tidak pernah jatuh matahari itu, dikatakan. Ya, nak bagi tunjukkan betapa luasnya jajahan dia. Dia ada yang melibatkan China, India. Bayangkanlah China, India tu sebesar-besar permukaan bumi itu dijajah oleh kerajaan British. Betapa hebatnya dia. Tetapi salah satu kekalahan dia adalah melibatkan revolusi Amerika ni. Okey, revolusi Amerika. Jadi orang Amerika ni boleh dikatakan lagi hebat lah berbanding dengan kerajaan hebat British. Jadi reaksi orang Amerika tentang penjajahan British. Okey, jadi dia melibatkan penjajahan British. Biasalah bila sebut tentang penjajahan, bila sebut tentang kerajaan British, dia paling utama sekali dia nak tentukan yang duduk dekat negara asal dia, yang di mananya di situ adanya Queen Victoria. Dia punya raja lah, Queen Victoria.
ataupun selepasnya ada King George ke, Queen Elizabeth ke. Jadi dia akan pastikan itu dulu keutamaan dia. Jadi yang selain daripada tempat-tempat lain, tempat-tempat dijajah ni, jadi tak apa nak utama lah, lantak pi lah dekat dia orang kan. Jadi orang Amerika dia rasa benda ni satu penindasan, satu benda yang tidak adil bagi dia. Jadi akan ada penentangan disebabkan tindakan British tidak lindungi hak penduduk Amerika yang sebahagiannya daripada Empire British. Jadi penduduk-penduduk dia tu sendiri kan dikatakan datang daripada Eropah. Jadi British ni sebenarnya adalah sebahagian daripada Eropah lah, Eropah. Duduk di kawasan Eropah tu. Jadi dia adalah, kalau tak salah cikgu, island yang terbesar di Eropah. Ya, kepulauan yang terbesar di Eropah. Jadi dia tak lindungi hak penduduk Amerika Syarikat yang sebahagian daripada Empire British. Di Amerika sendiri terdapat 13 buah tanah jajahan British. Jadi penduduk Amerika dia akan tentang akta yang diperkenalkan. Jadi ada akta-akta yang diperkenalkan yang dia orang akan lawan. Contohnya yang melibatkan cukai lah. Jadi ada cukai yang melibatkan akta pelayaran, cukai dekat pelayaran lah. Akta melibatkan gula, cukai dekat gula lah. Akta stamp, akta teh. Jadi semua ni ada duit-duit yang dikumpul oleh kerajaan British dan dibawa ke mana? Dibawa pergi kat negara dia lah. Itu yang utamanya. Okey, pusat membawa kekayaan, merompak harta tempat-tempat lain, dibawa pergi ke Britain. Sebab tu lah museum kat British tu, ada satu museum tu dikatakan museum harta-harta negara-negara yang dijajah. Jadi kalau negara-negara tu minta balik harta-harta dia, khazanah-khazanah dia, artifak-artifak dia, menyebabkan museum tu boleh tutup dan kosong terus. Ya, museum tu tutup dan kosong terus. Jadi dia tentang sebab apa British tak lindungi hak penduduk Amerika yang sebahagian daripada Empire British. Penduduk Amerika laung slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Jadi dia nak ada wakil Amerika Syarikat dalam Parlimen British. Jadi bila dia duduk dalam Parlimen British, jadi dia ada hak untuk dia bersuara. Okey, hak untuk mengatakan bahawa tak patut dia cukai kita pada tahap-tahap yang macam ni dan dibawa masuk ke dalam kerajaan British tu sendiri. Jadi dia tak nak benda tu dan dianggap tidak adil. Kemudian pemimpin tanah jajahan tubuh kongres. Jadi dia tubuh kongres lah. Kongres ni maksudnya ada persatuan, perpaduan, ada satu badan, satu institusi, yang diketuai oleh George Washington. Ni antara nama besar lah di Amerika Syarikat ya. Cikgu nak cerita lebih pun tak apa nak tahu sangat lah. Jadi diketuai oleh George Washington. Kemudian dia isytihar perang terhadap British untuk perjuangkan kemerdekaan Amerika. Jadi dia nak Amerika tu bebas daripada pegangan British. Dia tak nak British tu terus mengawal hak rakyat dia. Okey. Kemudian Julai 1776, Kongres lulus perisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Okey. Jadi Thomas Jefferson ni dia tulislah tentang kemerdekaan Amerika. Kemudian perisytiharan tegaskan bahawa jika kerajaan tidak jamin hak kehidupan, hak kebebasan, hak kebahagiaan, maka jadi hak penduduk untuk bentuk kerajaan sendiri. Okey, kerajaan baru. Jadi dia tak perlu ikut lagi dah kerajaan British ni. Kenapa? Kerana kerajaan British dah tak boleh nak jaga dia, tak boleh nak jaga rakyat dia. Biar kami sendiri yang jaga diri kami. Jadi 1783 revolusi Amerika berakhir apabila British akui kemerdekaan Amerika. Jadi revolusi Amerika ni bukan semudah yang kita sangka ya. Dia ada peperangan, ada darah yang tumpah, ada banyaklah peristiwa-peristiwa penting yang mengakibatkan kekalahan teruk kerajaan British.
Ini antara salah satu kekalahan yang cukup memalukan dalam sejarah Empire British apabila mereka kalah dengan Republik Amerika dengan Amerika Syarikat ni. Okey, jadi akhir sekali British pun tak mampu lagi dah. Dia memberilah kemerdekaan kepada Amerika. Jadi 13 bekas tanah jajahan gabung dan nama baru sebagai Amerika Syarikat, United States of America, yang perkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Jadi dia ada hak bagi setiap rakyat tu untuk memilih pemimpin tertinggi dia. Hak Kongres dia untuk menggubal undang-undang. Dia ada dua jenis Kongres, kalau tak salah cikgu. Dia ada dipanggil sebagai Senate. Satu lagi kita ada Senate, satu House of satu kita panggil House, satu kita panggil Senate. Okay? Elections of the House. Dia macam dua badan lah. Kalau kat Malaysia ni kita ada Dewan Senat, kemudian kita ada satu lagi Dewan Rakyat. Okey, kat Amerika Syarikat pun macam tu juga. Dan sekarang ni dia dipegang kedua-duanya oleh Parti Demokrat. Di Amerika Syarikat dipegang oleh kedua-duanya di Parti Demokrat. Yang House tu pun dipegang oleh Parti Demokrat, yang Senat tu pun dipegang oleh Demokrat. Okey, jadi itulah antaranya ya. Seterusnya kita ada Revolusi Perancis. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang perjuangkan kebebasan, persamaan, persaudaraan golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Okey, hopefully cikgu tak salah sebutlah. Rousseau ni tulis Social Contract yang kemukakan keunggulan suara rakyat bagi jamin kesejahteraan masyarakat. Jadi nampak tak, macam mana keadaan pun akhir sekali rakyat tu dia mesti dapat hak dia. Dia tidak ditindas oleh mana-mana kerajaan, mana-mana institusi, mana-mana pemerintahan. Dia tak nak, rakyat tu tak nak. Jadi rakyat tu bila sampai satu tahap dia rasa asyik tertindas, akhir sekali akan bangkit pemimpin daripada golongan rakyat tu dan akan cuba membawa rakyat, satu padukan rakyat untuk tentang siapa yang menyebabkan ketidakadilan tu. Samalah juga di sini dengan menggunakan penulisan seperti Rousseau ni, The Social Contract ni, dia kemukakan idea tentang keunggulan suara rakyat. Jadi rakyat tu kena bangun sama-sama bersuara, nyatakan bahawa ini tidak patut. Jadi bila rakyat sama-sama suarakan pendapat dia, dan ini boleh menyebabkan kejaminan kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi kelompok rakyat tu akan sejahtera sebab diorang tahu apa yang diorang nak. Jadi suara rakyat ni digelar sebagai hasrat umum. Jadi merupakan kata sepakat golongan yang ada kesedaran. Jadi pastinya lah golongan-golongan bila dah sampai satu tahap, dia lihat ketidakadilan, dia lihat penindasan, dia lihat kezaliman. Jadi dia lihat mungkin ada isteri dia ke yang mati disebabkan melahirkan anak, disebabkan oleh makanan yang tidak cukup, kemudian disebabkan oleh penindasan, tanah dia diambil. Jadi dia menyebabkan berhimpunnya, mendalamnya luka yang sangat teruk dalam diri dia, yang akhir sekali dia kata tak boleh lagi dah, dia dah hilang terlampau banyak. Jadi nak tak nak, kalau mati sekalipun dia akan perjuangkan apa yang dia rasa betul, untuk mungkin kepada orang-orang lain tidak mengalami nasib yang sama dengan dia. Jadi dia dah jadi sebagai golongan yang ada kesedaran. Golongan yang ada kesedaran. Menurut Rousseau, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi, penting daripada institusi raja dan birokrasi. Jadi suara rakyat tu lagi penting. Rakyat ni yang menyokong golongan-golongan atas ni. Tanpa rakyat, golongan-golongan yang atas ni takkan boleh jalankan fungsi diorang. Jadi kalau rakyat ni bersuara, dan pastinya suara dia akan jadi lebih tinggi.
Jadi sasaran golongan revolusi adalah pemerintahan autokratik Raja Louis. Jadi dia cuba nak lawan ni pemerintahan autokratik Raja Louis. Autokratik ni apa? Autokratik ni raja ni berkuasa mutlak. Autokratik lah ruler who have absolute power. Okay, ruler who has absolute power. Raja yang ada kuasa penuh. Dan kemudian kita ada golongan bangsawan. Jadi golongan bangsawan dia selalunya pengampu-pengampu bagi raja lah. Jadi dia bukan fikir sangat tentang rakyat ni. Lantaklah rakyat macam mana. Janji aku semakin hari semakin kaya. Semakin hari semakin berkuasa. Tanah aku semakin lama semakin banyak. Jadi golongan ini monopoli pelbagai keistimewaan, menyebabkan rakyat semakin terbeban dengan pelbagai cukai. Rakyat yang miskin ni kena cukai itulah, kena cukai ni lah. Jadi dia dengan pendapatan dia yang sedikit, dengan dia bertani ke, berternak ke, semakin lama semakin sikit, makin lama makin sikit. Yang kaya tu semakin kaya, tapi cukai tak kena teruk pun. Okey. Jadi golongan revolusi ini gempur penjara Bastille. Dia bebaskan tahanan politik dan diguling Raja Louis. Kemudian dia bawa kemunculan kepada Republik Perancis. Jadi dah matinya sistem monarki di Perancis disebabkan revolusi Perancis. Okay, revolusi Perancis. Jadi idea nasionalisme barat cetus kesedaran kebangkitan perjuang kedaulatan negara dalam menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Idea ini tersebar ke dalam gerakan nasionalisme di luar Eropah, termasuklah di Asia dan Asia Tenggara. Jadi di Asia dan Asia Tenggara ni kita jaranglah dengar raja tu dijatuhkan. Okay, raja dijatuhkan oleh rakyat sendiri. Sebab kebanyakannya tidaklah terlampau teruk sangat. Cuma kita adalah di Asia, contohnya China. China dia jatuhkan sistem monarki dia disebabkan oleh lemahnya sistem monarki dan terlampau banyak isu-isu yang memudaratkan, yang menebal di hati rakyat melihat bahawa pemerintahan itu semakin lama semakin jauh dengan situasi yang dihadapi oleh rakyat bawah lah. Kemudian di tanah Melayu sendiri tak adalah kisah-kisah tentang dijatuhkan raja ataupun sultan ni disebabkan ketidakpuasan hati rakyat. Cuma yang adanya kita ada tentang raja bersiung. Okay, raja bersiung, rakyat bangun bersatu padu untuk menolak raja yang bersifat zalim ni. Kemudian ada juga cerita tentang raja yang jatuh disebabkan oleh datangnya kuasa asing yang lebih kuat. Sebagai contoh adalah Kesultanan Melayu Melaka lah yang hilang. Okey, itu antaranya lah yang diceritakan dalam sejarah kita. Seterusnya kita nak pergi kepada nasionalisme di Asia. Sebelum cikgu nak pergi lebih lanjut tentang sejarah KSSM tingkatan 4 ni, cikgu baca dululah apa yang ada di dalam penerangan ni. Jadi nota adalah berdasarkan silibus terkini sejarah KSSM tingkatan 4. Jadi cikgu akan gunakan nota ni hasil daripada cikgu copy and paste lah. Cikgu ambil daripada buku teks tu. Cikgu mudahkan dia dengan cara cikgu lah ya. Kemungkinan bersesuaian tak bersesuaian cikgu tak pastilah, tapi ni yang cara cikgu, kemungkinan lagi mudah untuk cikgu terangkan kepada kamu. Seterusnya, setiap bab di dalam nota akan ada video penerangan. Jadi untuk yang sejarah ni ada 10 bab semua. Jadi kita ada 10 bab yang melibatkan nota dan 10 video yang akan menerangkan tentang topik-topik bab-bab yang ada dalam sejarah KSSM tingkatan 4. Kemungkinan ada lebih daripada 10 video. Itu tak pasti lagi macam mana ya, sebab ini baru video permulaan. Semua gambar raja atau peta yang digunakan di dalam video adalah berasal dari buku teks. Jadi kamu boleh refer dekat buku teks. Jadi cikgu akan gunakan peta, cikgu gunakan gambar. Kebanyakannya datang daripada buku teks. Jadi kena refer nak tak nak kepada buku teks. Dia sumber rujukan utama kita. Nota diberi secara percuma. Jadi kalau kamu berminat nak dapatkan nota ni,
kamu boleh mesej cikgu. Nanti cikgu akan bagi link, kamu isilah maklumat tu, kemudian cikgu akan email kepada kamu lah tentang nota ni. Nota ni cikgu minta sangat kamu jangan share dengan kawan-kawan kamu lah. Kalau kawan-kawan kamu berminat nak dapatkan nota ni, minta dia mesej cikgu, dia isi dalam Google Form yang cikgu akan buat tu. Nanti cikgu akan email sendiri kepada dia, sebab cikgu nak tengok lah berapa ramai yang cikgu hantarkan nota ni dan berapa ramai yang bermanfaat lah terima nota ni. Cuma untuk dapatkan video penerangan, jadi untuk dapatkan video penerangan ni ada sedikit bayaran. Jadi kalau kamu berminat nak tengok video dia tu, nak dengar penerangan yang cikgu berikan ni, dia ada sedikit bayaran untuk satu bab tu. Ya, untuk satu bab, untuk setiap bab tu ada bayaran dia. Jadi terpulang kepada kamu lah. Contohnya macam kamu nak ulang kaji untuk bab yang ketiga saja, kamu hanya bayar satu bab tu saja. Dia tak perlu bayar semua bab sekali, tak. Ya, bayarannya nanti boleh mesej cikgu, boleh tanyalah macam mana. Nota percuma ya. Cuma video tu ada sedikit bayaran lah untuk upah cikgu. Kan, cikgu punya bilik ni ada aircon, nak kena bayar aircon ni, buka 24 jam kan, sebab cikgu duk usahakan sejarah nota sejarah ni. Jadi ada sedikit lah bayaran di situ. Jadi apa-apa pun boleh mesej cikgu lah, tanya macam mana. Sebarang pertanyaan tentang video boleh hubungi ni nombor cikgu ya, 011338374770.